Okey, report. Okey, baik. Baik Oh, ini mic okey Alhamdulillah. Okey, Okey, tukar tab anak punya. Itulah option. Kalau satu lagi, saya terpaksa guna PC kat bilik study atas. Itu yang last. Ataupun backup lagi iPad. Itulah. Kalau tak boleh juga, kita jumpa lain kali dah. Alright. Okay. So, Assalamualaikum dan selamat malam. Apa khabar semua? Alhamdulillah, masih sihat lagi. Sebab tengah COVID ni menggerunkan sekarang ni. So far macam mana you all punya area office ni, Cik Syam ni memang guna background saja ke ataupun tak timbul gambar ni? Saya guna background, panas malam ni tak pakai baju. Okey, tak apa. Tak apa, dia orang kat belakang background tak apa, kan terperanjat kat belakang. Cik Syam dari mana? Tak pernah join saya kan? Itulah first time join ni sebab saya FB Cik Azhar lalu depan saya punya orang kata apa wall lalu depan, so join lah. So sebelum ni memang nak join tapi bila tengok alamak terlepas. Banyak juga nak tanya sebenarnya. Arkitek juga ke apa? Ya, saya arkitek. Alhamdulillah. Okay, cuma kita tak pernah berurusan Tak pernah. Tak pernah, okey, tak apa. Tak kenal maka tak cinta. Nanti dah kenal bercinta nanti kita. Ya, alright. Okay, so sebab kita ada 2 jam, sebab 9.30 kan saya ada satu lagi majlis sebab yang kejiranan ni ada yang meninggal semalam COVID. So ada tahlil 9.30. Malam tadi yang pertama, malam ni yang kedua lah. Okay, so kita cuba habis sebelum 9.30. So tanpa lengah masa lagi, apa isu yang rasa kita nak bincang, boleh tanyalah siapa pun boleh. Tak ada masalah. Boleh? Siapa ada isu? Cik Syam ada banyak-banyak nak tanya kan? Okey, mungkin boleh start dulu kot. Yang diorang ni dah biasa join. Sebenarnya saya nak tanya pasal firefighting access lobby. Okey. Saya ada tengok video Cik Zahar and then saya a bit confused. Okey. Boleh ke kalau saya tunjuk floor plan kat sini? Lagi bagus. Semua nampak. Okey, sekejap. Okay, while waiting, Fiz, macam mana Fiz? Ada apa-apa isu sekarang terbaru? Masih workout untuk yang plan hari tu. Tak settle lagi? Tengah-tengah workout, nanti nak tengok saya tunjuk dekat tuan nanti macam mana pandangan tuan. Okey, tak apa, kita satu-satu dulu. Ada dua ni? Dua ni ada? Okey, tak apa, kita settle yang Cik Syam dulu ni. Newcomer, bagilah yang baru. Ya, bagilah. Okey. Tak apa, kita cuba settle malam ni. Sampai ada masalah, kita cuba settlekan. Okey, Cik Syam. Okey, apa yang saya buat sekarang ni adalah satu bangunan pejabat 7 tingkat lebih kurang macam tu. Okey. Nampak semua floor plan saya? Okey. Ini dia punya area untuk lift call lah. Saya separate lift bomber dengan lift penumpang. Kat sini lift penumpang, saya specify pintu dia 2 jam, lepas tu insulated. And then sini punya area lift bomber lah. Lepas tu ada firefighter punya access lobby lah di sini. Okay. And then di sini ada bukaan tangga terus lah. Tak ada pintu? Ada pintu kan? Ni ada pintu ni. Okay. Di sini ada pintu. Okey, yang menjadi isu kepada saya, travel distance daripada pintu ni ke hujung sekali, which is 60 meter. Okay. Kalau mengikutkan firefighting access lobby punya jarak, dia kena kurang daripada 45.75. Okay. Tapi apa yang saya kaji pada video yang Cik Azhar bagi tu, bomber ada bagi macam sedikit levy lah untuk para designer, untuk macam between 61 ke 45 meter boleh ada satu firefighting lobby tapi tak perlu ada lift bomber. Okay. Dan di situ juga firefighting lobby yang tak payah ada lift bomber tu, tak ada tangga tak apa tu. Tak boleh. Ini itulah tu. Okey, tak apa. Highlight dulu apa isu dia. So sekarang kita nampak sekarang. Okey, yang overall kita nampak lah. So jarak dia yang ke titik paling jauh ni sekarang, kalau ikutkan bylaw straightforward, lebih 45.75, you kena adakan satu lagi firefighting access lobby. Okey. Cuma kebiasaannya lah amalan-amalan sebelum ni, selagi dia tak lebih 61 meter, which is 61 meter ni dia cover jarak lift bomber dengan jarak riser. Okay. So ada levy tadi lah. Levy tadi dengan syarat kita sediakan satu lagi firefighting lobby, set dia lengkap tanpa lift bomber. Okay. Which is kalau ikutkan dekat sekarang ni tak ada ni, tangga dia ke tengah jadi. Dia ada lagi 2 tangga tapi kat tengah.
Ya. Okey. So jarak dia pun dah 36 meter tu kalau ikut daripada tangga ke titik paling jauh ni. Yang paling tangga paling dekat tu 36 meter lah, yang biru ni kan. Okey, so sekarang yang existing firefighting SLOB ni adakah co-design tengah-tengah center satu je? Core design dia satu saja. Satu saja Yang ke kanan punya jarak ke titik paling jauh? Yang mana? Sebelah sini. Okey. Dia sama saja sebab dia mirror lah, mirror je lah. mirror. So kalau sini ada problem, sini pun ada problem. Okey, betul. So kalau mirror memanglah ada a bit problem sikit lah. Ya. Cuma mungkin boleh pendekkan dia punya jarak tu. Kalau jadikan yang ni, saya punya, nampak tak saya punya arrow ni? Tak nampak Tak nampak sebab Okey, cuba kan ada pintu lagi yang you ada koridor. Keluar je firefighting lobby tu you ada 2 pintu lagi both side, betul? Koridor tu. Sini. Okey, tu. Dekat Australia, Dekat Australia sini. Okey, tu satu pintu, belah sana satu pintu lagi kan? Ya. Okey, koridor tu pada koridor yang tu yang pintu tu, kalau itu jadikan di sebagai pintu firefighting lobby tu, exceed tak dia punya limit size? Maksudnya pintu ni. Bukan sebelah dia. Yang sini. tadi. Tu. Dengan satu lagi yang ada side yang sebelah Ali Bomba tu. Okey, so itu adalah protected corridor ke macam mana? Ini saya boleh assign sebagai protected corridor, saya tak ada masalah. Okey, kalau kita buang pintu yang access lobby yang start line merah tu, okey tu. Pintu ni. You kira the whole area yang tadi yang baru punya tanpa pintu tu, berapa besar lobby tu sekarang? Kalau termasuk estimation ni lah. Sekarang lobby ni adalah 15 square meter lebih kurang. Campur koridor yang luar tadi? Ini besar ni. Ini maunya dekat 30. Besar. Besar sangat tu. Kalau nak assign jadikan dia sebagai firefighting lobby pun besar sangat. Sebab apa? Kalau 20 meter pun up to 4 lift tu. Sorry, 50. Lagi besar. Jauh. 50. Alright. So sekarang untuk keadaan sekarang ni. Okey. Saya ada idea. Kalau saya jadikan ruang ni sebagai protected area, boleh ke? Dia tidak memendekkan jarak tu. Kalau saya jadikan ni protected area, dia tak kira jarak dari sini ke sini, tak boleh dikira jarak selamat Tak. Dia akan jadi sebenarnya kalau untuk firefighting lobby ni, firefighting access lobby ni, dia akan ambil daripada pintu dia. Pintu protected area dia tu. Okey, masuk dekat pintu starter itu. Pintu tu hingga ke titik paling jauh. Okey. Itu dia akan jadi masalah lah untuk kes sekarang. Dari segi jarak you still lagi within 61 meter tadi. Cuma nak adakan satu lagi firefighting lobby tanpa Ali Bomba tu agak kritikal sikit dah ni. Takkan nak adakan 3 firefighting lobby. Saya punya problem, saya tak boleh adakan firefighting lobby yang ada tangga sebab bangunan ni dia staggered. Dia design dia macam tangga. So benda tu menyukarkan saya benda Boleh tengok keratan tak? Keratan sekejap. Nak nampakkan view dia punya elevation tu. Keratan dia macam ni. Fencing ni betul-betul ni. Ini memang akan construct betul-betul. Betul. In term of design menang ni. Tapi kalau ikutkan design macam ni, maksudnya you punya area ni takkan sama, dia cuma mirror design je lah. Yes, yang mirror design tu sebelah sini dengan sebelah sini lah. Dia jadi mirror design je lah. Cuma kita nak tengok sekarang ni macam mana kalau nak pindah ke tangga hujung, impossible sebab dia takkan sama naik tangga sampai atas. So ini core yang kita tengok tadi lah. Tangga tadi kan. Okey. Kalau dekat keadaan sekarang ni, possible tak untuk dekat tangga sekarang 2 ni dijadikan core untuk lift? Mana tangga ni? Tak boleh, tak possible sebab nanti dia jauh sebelah sini pula. Both side lah, 2 tangga. 2 tangga. Maksud sekarang ni you akan ada 2 set lah firefighting lobby. Itulah saya nak jadikan sini satu firefight. Okey, jadikan sinilah firefighting lobby. Sini dengan tangga sebelah firefighting lobby sekarang. Sorry, maksudnya ini boleh jadikan firefighting lobby lah. Tak masalah, itu tak masalah. Cuma tangga tu you akan kena connect lah. Tangga yang atas tu tangga A. Kena connect lah. Dia kena connect, kena 4 elemen tu kena ada dalam satu firefighting lobby. Mana tangga, lobby, riser, lift bomber. Okey. Tak? Faham. Tapi kalau lah klien tak setuju, ada tak cara lain? Appeal lah. Appeal je dia punya last stage. Tapi dia tak boleh kira kan kalau sprinkler punya bangunan running distance dia 60 meter kan. Benda tu tak boleh dikira different issue.
Kadang-kadang kita tak boleh nak mix upkan travel distance dengan keperluan private lobby. Oh, okey. Okay. Sebab kadang saya rasa ramai yang keliru sebab dia cuba nak mix upkan dia punya tu. Dia Tuan, punya kalau requirement tu. macam ni direct distance ke kita kena pakai ataupun kita boleh Tak perlu pakai direct distance sebab tak apa perlu, dia dah nampak dia punya laluan itu berbeza-beza. Dia bukan okey. straight. Kalau nak ambil direct distance dia akan measure tanpa bilik, tanpa dinding tu. Okey. Dia akan main terus ke tangga. Langgar dinding. Lagi satu Encik Zahar. Kalau kita nak ambil yang firefighter lobby ni 61 between 45 to 61 ni, kita kena ambil pintu paling hujung atau titik paling jauh. Titik Tu. paling jauh. Yang titik tu, ujung-ujung dalam pejabat tu. Hmm. Itu masalah sekarang. So sekarang ni mungkinlah boleh try appeal. Cuma kena ada pertambahan weight riser lah. Macam sekarang ni okey weight riser ni. Cuma weight riser yang atas tu tangga A tu boleh tak shift kepada tangga yang belakang lift bomber? Tangga belakang Tengah. Ni. Yang sebaris dengan dia tengah-tengah. Tangga ni? Yang siap lah. Okay, masuk ke sini. Okey, itu tangga A betul. Tangga A. Yang ada weight riser system dekat tangga A, dekat firefighter lobby dengan tangga B, betul? Betul. Okey, yang opposite yang tangga A tu, mirror dia tu. Ni. Okey, okey. Boleh tak kalau ini nak try appeal lah. Kalau tak boleh nak buat, kalau klien tak setuju tukarkan dia posisi tu, mungkin weight riser yang tangga A tu shiftkan pergi kepada tangga yang mirror itu. Sini memang dah ada. Ada juga. Maksudnya apa sekali design belah sekarang ni akan sama belah sini. Sama. Okey, so tak ada isu lah. So you ada sekarang 5 stack lah weight riser you. Yes, sepatutnya saya dah kira sepatutnya ada dalam 3 je tapi saya letak tak perlu banyak-banyak ni, tak perlu. Kalau ikutkan saya maksimum 3 je. Maksimum 3 je. Apa banyak-banyak? Apa function nak buat banyak? Wasting tau. Sebab apa? Sebab apa cik? Saya takut nanti sebab bawah ni ada lagi floor plan, saya takut tak cukup running. Kalau yang dia ada tangga B. Tangga B tu dia. Kalau dari sini, contohlah kalau kita nak kira, contoh apa logik yang saya pakai lah, contohlah kalau sini terbakar, orang tak boleh lari ke sini. Untuk apa ni? Tak ni sekarang ni kita cerita weight riser betul? Betul. So apa kaitan dengan orang lari tu? Kalau tangga tak cukup macam mana? Contoh saya rasa kita tak ada kena-mena dengan tangga dengan weight riser tu. Okey, jap. Okey, saya rasa ada keliru ni. Okey, sekarang ni you ada 5 tangga betul? Betul betul mirror kiri kanan 4 tu. Alright, so sekarang ni kalau ikut design sekarang, setiap tangga tu you letak weight riser, betul tak? Betul. Okay, termasuk dekat you punya firefighter lobby. Okay, ini kita cerita weight riser dulu. Okay. So bermaksud you ada 5 stack untuk dalam bangunan ni. Alright, tu soalan saya tadi. Boleh tak kita shift sebab you dah ada setiap tangga dah ada weight riser, so tak ada isu lah. Cuma bagi saya you nak buat sampai 5 ni macam wasting. Okay, macam wasting. Paling maksimum pun saya rasa 3. Itu pun kalau you punya jarak tadi lebih 61 meter. Okay, which is sebenarnya kalau you pakai kat center pun dah cukup. Cuma sekarang kita punya concern adalah you punya jarak you firefighter lobby ke titik paling jauh lebih 45.75. Okay, which is you kena tambah satu lagi firefighter lobby. Alright, itu isu dia sekarang. Okay, tapi sekarang ni bila saya cakap kalau semua you dah ada weight riser cukup, you ada 3 saja. Cuma saya tak faham apa kaitan tangga tak cukup tadi untuk orang lari dengan weight riser tadi. Tak apa yang you cuba nak ni, kita cuba ni. Apa benda you cuba sebenarnya you cuba? Tak, saya berpandukan saya punya pengalaman dulu lah bila saya buat office. And then bila ada senior datang kata, oh kalau terbakar sini macam mana nak lari? Contoh kalau orang kat sini kan, contohlah this area terbakar. Sini nak lari dah tak ada jalan keluar. Tangga sini tak boleh akses? Tangga situ tak boleh akses kan? Ni kalau bertutup ni tak ada akses ni. Bukan tutup, saya tak suruh tutup. Tak, ini sebabnya setiap floor plan dia lain-lain. Lain tingkat. Dia punya layout lain. Okey, kalau anda kata contoh you buka floor ni, floor sekarang. Cuba you buka floor sekarang ni. Ini floor sekarang. Okey, so sekarang ni maksudnya lain, maksudnya ada certain tu dia tak connect ke dia punya pintu tangga tu? Tak, layout bilik kedudukan bilik ni. Kadang-kadang tak connect. Contoh sini tapi dia still lalu koridor sama betul. Oh, ada void ni. Contoh sini ada void tak boleh. That's why saya provide banyak tangga. Bila saya pergi ke sini pula, sini tak ada void kan? Betul. That's why saya kena provide banyak tangga. Wow.
Okey. Bila datang sini lain pula. Okey, design you Layout dia lain. sekarang, okey, sekarang ni you 20 tingkat, 7 tingkat betul? 7 tingkat. Okey, masa tingkat berapa dia bertukar design ni? Dia setiap tingkat dia lain-lain layout. Tiap tingkat lain? Aduh, Yes. gila. Itu memang gila. Sebab ini requirement yang imposed by client lah. And then this building pun client yang design dulu. Kita cuma make it se-perfect yang mungkin boleh. Okey, so sekarang ni bila design macam ni, setiap okey, kita tengok satu tingkat lah. Kita baru kita nampak. Okey, cuba you buka lagi tingkat bawah tengok. Okey. Lagi supaya kita nampak sebab apa tangga bila terlalu dekat sangat. Saya nampak tangga dekat, cuma dia tak balance. Okey ya. Oh, ini menarik ni case study kita malam ni. Saya pun pening nampak ni. Okey, ini dia punya ground floor lah. Okey. Ground floor dia macam ni lah. Semua ground floor tak ada isu sangat kot. Semua sama betul. Tak ada isu. Semua tangga dia connect betul. Oh sorry, dia ada sub basement lagi. Dia ada basement tak ni? Ada. Berapa tingkat? Basement satu saja. Lepas tu atas dia sub basement. Sorry, ni basement. Sebenarnya dia macam podium tau. Dia macam berbukit sikit. Sini tinggi, sini rendah. So dia macam podium sebenarnya, lebih kurang lah. Makna you sub basement tu setingkat je lah. Setingkat saja. And then this is ground floor. Kalau you tengok ni layout dia dah lain lah. Dalam ni pun lain. And then you pergi dekat first floor. And layout dia pun lain sikit. Okay, dia makin lama. Sebelah sini, hujung sini, hujung sini, hujung sini, hujung sini, makin lama makin pendek. Yelah, dia mengecil kat atas lah macam piramid ni. Yes. Okay, cuma saya nak faham tangga tadi. Okay, maksud sekarang ni, pada tingkat 1 ni, semua bahagian ni boleh jumpa tak 5 tangga ni? Tingkat 1 semua bahagian boleh jumpa, tapi kan, contoh koridor dia connect kan? Nampak dia connect lagi. Dia connect kat sini, tapi belah sini tak connect. So sini still tak ada void, tapi dia tak boleh go through ke tangga yang sini? Dari sini ke sini. Okay, contoh kita ambil tengah-tengah you punya ruang ni, antara dua tangga ke bawah lagi. Sini. Bawah lagi, yang kotak dalam purple ni. Okay, yang bulat-bulat. Okay, area sini. Sekarang boleh pergi tangga both side ke tak? Boleh, ada pintu ni. Okay. Sorry, macam sini area food preparation, so orang tak boleh nak keluar je lah. Tapi ada pintu tu? Pintu ni untuk food preparation punya masuk. Tahulah, maksudnya ada laluan untuk orang keluar, betul? Ada kat sini. Untuk ke tangga? Ada sini. Betul. Maksudnya untuk floor ni, semua area boleh pergi ke 5 tangga, betul? Boleh kata begitulah. Alright. So kita naik. Ini okay. Ini dia naik tingkat satu lagi. Okay. Sini saya nampak ada start dia punya ni. Dah ada buat ni. Macam di sini, kalau orang awam lah, bukan pekerja, dia tak ada akses lah untuk ke tangga ni. Satu akses untuk tangga ni tak ada lah kalau you orang awam. Oh, untuk dari mana-mana? Maksudnya pelanggan lah. Kalau pelanggan tak ada lah. Ini sekarang ni, wing kiri kanan merah ni. Okay, ini ruang apa? Ini ruang office. Office. Maksudnya sekarang satu floor you bagi kepada 3 area? Yes, 3 tenant lah. 3 office. 1, 2, 3. Semua separate? Semua separate. Okay, so kita boleh consider you ada 3 tenant untuk floor ni, betul? Betul. Okay, so setiap tenant ni dia hanya boleh akses kepada dua tangga je? Yes, macam tu. 3 tangga lah, masuk ke mobil lah, 3 tangga lah. 1, okay, maksud 2, sekarang 3. ni, maksudnya each tenant ni dia boleh akses 3 tangga saja untuk area dia. Yes, betul. Which is good enough lah untuk floor ni, okay, sebab bawah ni void. Betul. So bagi saya sini tak ada isu sebab apa dia boleh serve dia punya tangga sendiri 3. Okay, naik tingkat satu lagi. Okay, di sini. Tingkat satu lagi. Ini pun sama juga. Each tenant 3 tangga. Okay. Tapi sini dah ada 4 area lah. Sini 4 area. Okay, so dah ada 4 tenant betul? 3 tenant. Ini this one macam store. Oh, store je lah. Tapi store ni pun boleh access 2 tangga lah. This one saya provide 1 tangga. Tapi kalau ini kamu tak lepas. So saya kena provide 2 lah. Sebab apa ini you 1 tangga ni the end ni store je mana? Besar ni. And then saya boleh buat 1 lah kat sini. Okay, ini starting tu you kena adjust. Ini mesti kena buka 2 tangga. Okay, baik. Okay, ni buka 1 lagi. Okay, naik atas lagi. Okay, di sini semua orang boleh akses 3 tangga.
Okey, maksud sekarang ni dia dah jadi 4 tenant lah. 4 tenant lah lebih Betul kurang. maksud Betul. sekarang setiap tenant tu dia boleh 3 tangga lah. Ya. So okey lagilah 3 tangga. Oh, maksudnya sudah you asing. So sekarang ni you bukan looping koridor lah. Macam mana tu tak faham looping Looping corridor? maksudnya dia boleh connect semua, dia jadi satu round untuk semua orang. Tak boleh. Tapi semua tenant boleh connect kepada fiber lobby. Yes. Betul. Maksudnya Betul. sekarang you buat you punya pengasingan tu adalah 2 tangga plus dengan fiber lobby each tenant. Contoh tenant ni contohlah tenant ni. Ni dia boleh akses tangga ni, dia boleh akses tangga ni. Untuk tenant sini lah. 2 je? Satu lagi dia keluar ke sini lah. 3 lah. Maksudnya sekarang ni you 3. memang asingkan semua orang dapat fiber lobby lah. Ya. Betul. Dan design ni sama sampai atas? Ya. Yang ni core ni memang sampai atas. Tak masuk sekarang ni design macam ni, mana start floor ni, floor atas dia pun sama juga 4 tenant macam ni juga design dia? Lebih kurang. Betul Betul. So maksudnya sekarang ni setiap tenant tu, maknanya you punya floor ni you divide maksimum 4 tenant lah. 4 tenant di mana setiap tenant tu boleh akses 3 tangga saja. Ya, betul. Dan kalau satu tangga anggap fail, dia masih boleh comply lagi another 2 staircase lah, betul? Betul. So sekarang isu yang utama yang kita nampak adalah you punya jarak firefighting access lobby je. Betul. Itu yang buat saya takut sikit. Betul. So sekarang ni kalau ini, maknanya kalau firefighting lobby ke atas, sekarang ni kiri kanan 60 meter, betul mirror. Kalau ke atas ke bawah? Atas ke bawah maksudnya? Jarak ke titik paling jauh? Atas ke bawah, paling atas. Sekarang ni tadi kita kiri kanan 60 meter. Kalau jarak dia daripada atas ke bawah ke titik paling jauh? Ni dari tingkat atas sekali kan, betul? Tak kisah sebab apa tenant you bagi 4 orang ni pun. Sekarang ni tadi kita ada kiri kanan 60. Sekarang ni kalau atas ke bawah, mirror juga. Saya rasa bawah lagi panjang sikit pun. Bawah paling panjang. Yang saya bagi tu paling panjang. Cuba tengok yang bawah tu. Bawah tu berapa? Atas berapa? Yang kiri kanan tak payah. Bawah. Saya nak ruang bawah. Oh, ruang sini. Ke firefighting lobby tu. Tak. Ruang sini lagi pendek daripada yang ruang sini. Berapa pendek dia? Saya tengok floor plan tadi lah. Tengok yang paling jauh. Sebab dia atas makin kecil, tengok paling bawah tingkat 1. Takut juga ni. Macam lebih kurang ke jarak. 57. Lebih kurang jarak. Tadi 60, 3 meter je. Sebab ini you ambil direct tau. Which is saya rasa lagi jauh ni kot kalau dia ikut pintu. Ini ikut pintu lah saya buat. Itu ya, sebab you ambil direct. Kalau you pergi ikut laluan. Mana pergi koridor, pergi pintu, pergi titik paling jauh. Macam sama you measure atas tadi, tepi kanan. Dia akan ada sedikit increase ni. Macam ni lebih kurang. Lebih kurang. 56. 56? Oh, lagi pendek 1 meter? Sebab saya potong sini lah. Sini kan 300 kan kita bagi kan. Lebih kurang. 57 lah lebih kurang sama tadi. Lebih kurang 57 jugalah. So almost 60 jugalah. So kena ada juga. Aduh. So nampak tak? So sekarang ni cerita sekarang. Yang ke atas. Abang. Sama. Ini sama. Mirror. Sama. Dia ada mirror juga. Atas bawah kanan mirror Okay, mirror. So kita sekarang ni 4 side sekarang lebih 45.75. Okay, itu memang dah pastilah. Cuma dia semua tak lebih 61 meter. Okay, so sekarang ni kalau kita nak alihkan ke kiri kanan pula, atas bawah tak sampai. Tapi saya rasa kalau you boleh alihkan tangga sekarang ni, yang tangga A, tangga B. Okay, kalau kita jadikan contohlah, dia nakkan yang dekat ruang tamu tu kan, sebagai kalau kalian setuju, ruang tamu dia akan jadi become, tapi tak boleh juga tangga you kat atas. Saya tak ada masalah nak shift tangga ni dengan sini nak swap, saya tak ada masalah. Tapi bila dia buka terus ke ruang tamu tu masalah saya. Okay, let's say kalau di swap, dia punya travel distance masih comply kan? Dia punya apa? Travel distance ke atas. Sebab tangga tu dah dekat sangat dengan firefighting lobby. Kalau travel distance dia 60 meter kan? Sebab dia sprinklered. Sprinklered, cukup. Cukup kan? Kalau kita ikut measure tadi paling jauh 57 atas. Kiri pun akan jadi pendek. Macam ni kan? Ini yang saya highlight ni 55 meter. 55 je.
Okay, which is saya rasa kalau klien agree untuk ruang tamu tu become you punya firefighting access lobby, kita dah selamat banyak juga. So dia akan jadi 39 betul? Ya. Okay, side sebelah pun sama juga. Kalau boleh semua dia akan jadi 2 firefighting lobby. Cuma kalau dia dekat sini, dekat ruang tamu sekarang, kalau dia ke bawah pun jarak dia less than 57 lah kan? Sebab dia pendek sikit betul? Betul. Ah. Tapi kalaulah klien mati-mati tak nak benda tu jadi firefighting lobby, ada cara lain ke? Performance base ke apa, tak boleh? Sebenarnya performance base ni adalah untuk complementation dengan lagi buat you punya travel distance lagi panjang. Dia bukannya memanjangkan jarak firefighting lobby. Oh, tak boleh Tak ada, dia tak ada kena pun. Okay. Dia cuma tanpa complementation dengan travel distance dia increase. Walaupun cuma tangga efek lah tangga. So sekarang dia punya fight memang tak boleh. Saya kena try buat appeal lah. Kalau klien nak stick macam ni, you kena appeal lah. Tapi kena plan B lah kepada klien. Anda kata tak approve, you have to lah. Itu je option. Sebab apa, kalau dia boleh pindah kat ruang tamu, bermaksud dekat site satu lagi pun akan sama. Dia akan jadi 39 juga. Bila 39 bawah 57, cuma kena consider yang bawah dengan atas punya riser lah. Tapi kalau ni mungkin boleh maintain yang wet riser bawah tu, tangga B tu. Okey, kalau daripada tangga B ke titik penunjuk bawah, berapa meter dia? 40 dia? Sekejap. Pendek ni, jauh separuh sini. 57 tadi kan. Saya rasa dalam 36 juga lah, lebih kurang. Lebih kurang lah kan. Kita estimate lebih kurang lah. 35-36 lah. Sebab separuh daripada 57 tadi ni. Tangga dia pun almost half ni. Okay. So, saya rasa yang paling cantik itulah. Ruang tamu tu jadikan. Lepas tu mirror dia pun sama juga. Nanti tengah-tengah tu tak payah lift bomber. So, lift bomber ada 2 lah sebenarnya. Dan riser je berdua saja. Tak perlu sampai 5. Tapi itulah, kalau ruang tamu tu saya jadikan firefighting access lobby without lift bomber tu, maksudnya tangga no, bukan without lift bomber. Itu dia jadi set firefighting lengkap, tengah tu tak payah. Maksudnya tengah ni tak payah. Tangga tengah tu pun tak payah. Tapi saya ada dua lift. Cuma dia 2 lift lah, lift bomber. 2 set firefighting access lobby. Tapi yang tengah-tengah firefighting lobby ni semua buang, termasuk tangga. Tak boleh. Tak boleh. Itu lah, tak ini option lah. Kalau sebab you save, memang you nampak you tambah 1 firefighting lobby, tapi you save kat tangga. Tangga tengah tak ada. Riser tak ada, lift bomber tak ada, set tu tak ada. Tangga lain you dah remain. You just save, maknanya sekarang ni totally you hanya ada 4 tangga. Okay, 4 tangga dengan 2 firefighting lobby. Bersama 2 lift bomber, itu saja. Kalau dia willing lah. Kalau dia tak willing, remain macam ni, mana setiap tangga tu kena ada wet riser. Itu je lah. Appeal lah. Try appeal lah. Try appeal dulu. Tapi make sure you ada plan B lah. Tapi kena beritahu yang awal lah. Kalau tak approve, ini adalah you punya option. You kena buat macam ni. Itu je lah yang saya nampak solution dia lah. Sebab bila design firefighting lobby dekat core ni, ini lah risiko dia. Kalau dia punya wing terpanjang. Okay, boleh. So kalau saya nak letak apa tu roller shutter pun memang tak payah pakai lah. Itu compartment. Dia tak ada kena-mena dengan firefighting lobby ni. Alright. So masalah saya ni firefighting lobby lah kan. Ya, betul. Running distance semua saya rasa saya dah comply lah. Comply, dia still within 60 meter. Yes, betul. Sebab tangga banyak. Baik. Aduh. Sebab bila design dah cantik, dia punya dalam lah kena cantik juga ni. Itulah. Saya dah inform klien, ini bomber mesti ada problem. Aduh. Tak masalah. Ini maksudnya sekarang ni at least you dah nampak idea macam mana. So dah boleh designkan untuk plan B. Okay, mungkin boleh buat plan C juga. Okay. Sebenarnya kalau dia 2 je dia nak solution ni. Sama ada you adakan dekat ruang tamu kiri kanan, firefighting lobby ataupun atas bawah. Untuk balancekan you punya 4 side. Kalau dalam keadaan tengah ni, itu masalah kita takut nanti dia tak lepas untuk yang wet riser tu. Sebab tangga you kat tengah juga. Even yang ada 4 tu pun still kita consider tengah tau. Tapi boleh cubalah dulu. Try appeal. Maintain macam ni. Cuma you beritahu lah, you tambahkan wet riser untuk 4 tangga ni yang lagi keliling tu kan. Tengah tu memang dah confirm ada.
Maksudnya wet riser yang sinilah tambah sini. Tapi kalau betul design sebenarnya perlukan dua je. Kalau you boleh buat yang jadikan dua 5 button lobby tu, dia automatic you akan jadi dua wet riser. Ni sekarang wet riser you ada 5 stack tau. Itulah sebab saya takut saya letak je dulu. Tapi tadi berapa tingkat? 7? 7. Berapa floor height? 36 meter lebih kurang. Oh, lebih sikit lah. Orang tinggi lah you punya ni, floor to floor. Boleh 4.5 kalau dah tu. typical level. Tinggi dah tu. So apa kalau 7 tingkat ni standard 3 meter baru berapa? 21. Tuan, Sebab Apa je? Sila. Boleh tanya, tak apa, tanya macam mana? Okay. Bukankah orang tamu kena ada koridor tu? Untuk Ruang travel tamu distance. koridor. Maksudnya? Laluan untuk travel distance. Patutnya dia kena ada pintu ruang tamu boleh lalu ke? Ataupun dia kena wujudkan koridor tu? Itu pun lagi ruang terbaik tamu macam sebab travel distance compliant. Sebab ruang tamu ni dia masih consider macam ruang itulah macam saya kena perlu tak wujud koridor untuk comply travel distance. Dia kena tengok apa ada kat situ. Kalau sekadar macam lobby kosong, sofa je untuk orang menunggu, dia still lagi okey. Sebab dia bukan satu ruang yang ni. Ruang tamu ni dia ada satu kaunter. And then dia ada kursi menunggu, itu je. Lobby lah, konsep lobby lah. Lobby. Konsep lobby ni kan dia tak ada risiko apa sangat. So mungkin dia boleh consider sebagai laluan. Tapi paling cantik macam dia cakap tadi, dia ada koridor kan. Tanpa melalui ruang tu lah. Tapi pakai as long as ruang tamu tu is macam lobby punya konsep, dia terbuka tu kan. Tak ada risiko, mungkin ada consideration lah. Maksudnya koridor macam ni lah yang saya pusing-pusing. Betul. Dia ada satu laluan khas tanpa melalui ruang lain ni sebenarnya. Itu pun perlu take into consideration juga sebenarnya. Kalau dia nak jadikan isu boleh. Sebab dia punya laluan travel distance tu melalui ruang lain. Tapi semua kalau dia boleh bertimbang tara tak ada isu juga. Sebab just ruang tamu kan macam ada kaunter untuk bukan orang ramai pun. Ya, tak ada. Yelah, cuma boleh jadi isu macam Cik Jai cakap tadi tu. Sebab dia melalui ruang lain. Serupa juga macam kalau kita ada satu tangga belakang lalu ke pantry, baru pergi tangga. Itu pun kadang kalau jadi isu boleh jadi isu sebab dia lalu pantry. Maksudnya bomba dia kena asing pantry dengan laluan. Laluan tu dia tak boleh masuk ruang lain. Laluan keluar ni dia tak boleh lalu ruang lain yang kegunaan lain. Sekejap saya tunjuk Contoh sini. Sini ada lift bomber. Sini ada laluan lah. Laluan, dia lalu pantry. This one is pantry. And then benda ni bersambung. Sebenarnya dia macam loop jugalah sini sambung sini. Untuk kes-kes macam ni, ini bukan laluan keselamatan dia. Ini yang ke tangga tu, yang ke tangga. Kalau tak boleh consider macam ni, tangga sini. Ini tak boleh tahu. Dia tak lalu tangga, dia kena direct masuk tangga je pengiraan dia. Kalau macam ni, contoh daripada ruang tu pantry tu dia masuk pergi lift, bukan pergi tangga. So dia still lagi tinggi travel distance lagi tu. Maksud sekarang ni pantry tu dia tak boleh pergi ke lift, dia kena pergi ke depan, ke atas untuk ke tangga atas. Dia tak boleh jadi macam ni. Kalau jadi macam ni dia bukannya laluan escape. Sorry, saya tak faham. Maksudnya saya kena ada satu pintu dekat area sini. Macam tu? Sekarang ni from pantry ni sekarang. Dia nak pergi tangga kat mana? Berapa tangga dia boleh pergi? Ni satu. Satu ke kanan tu, Satu lagi? Satu lagi kalau saya buat pintu sini dia boleh ke tangga sini lah. Itu maksud tadi. Maksud sekarang ni kalau you buka pintu satu lagi pergi ke ada tangga, dia tak boleh masuk kat lift lalu lift cross ke tangga tu tak boleh. Maksud tadi dia kena ada laluan dia. Situ pun kena consider satu pintu lagi. Maksud tuan macam tu lah. Laluan dia kena ada dua laluan ke tangga lah. Dia kalau laluan keluar ni dia tak boleh lalu mana-mana ruang lain. Itu dia. Pantry ke macam tadi ke ruang tadi menunggu tadi ke, itu semua ruang lain, kegunaan lain. Itu maksud dia. Banyak kena consider ni sebab apa dia laluan ni boleh dikatakan kota sesat juga ni. Kan? Sebab you kena lalu ruang lain untuk keluar, ruang lain kena keluar. Ini memang macam banyak komen nanti ni. Boleh ke kalau plan macam ni saya deposit dekat bomba terus? Boleh, tak ada masalah. Tapi sedia untuk komen-komen tu je lah. Itulah kalau boleh saya nak dapat komen tu awal-awal supaya saya boleh. Kena propose submission lah.
Oh, kena proper submission. Dia tak ada nak kasih you pre-consult, tak ada, pre-consult counter je. Dan kalau untuk kebomba tu make sure janganlah submit yang kedudukan 74 pack meja-meja ni hantar kosong lah. Baik. Sebab nanti dia akan jadi createkan isu lain tu nanti. 18 pack. Ni 18 pack tu satu pintu je. Bilik meeting tengah ni. Ni ada 2. Bawah. Ni. Tadi bawah. Mana bawah sikit? Ke Bawah bukan. mana? Okey, stop sekarang. Okey, ni mana tengah. Cuba you blow up je. Ni betul sebelah kanan ni. Ni. Tu. Ni kiri sikit. Tapi ada 18 pack. Ni atas dia. Atas dia. Okey, jap. Okey, sekarang you stick. Okey, mirror dia. Sini. Belah kanan. Ni. Ni. Satu pintu ni. Ini bilik perbincangan je. Ya, tapi ada 18 orang, kena ingat. So sekarang ni kalau yang lebih 6 orang satu bilik, dia kena DN dia akan kira daripada pintu lagi dalam. Itu pertama. Kedua, kalau dia exit daripada dia punya, dia ni sekarang berapa panjang ni? Lebih tak 15 meter? Apa dia punya ni? Diagonal jauh dalam bilik ni ke pintu bilik tu apa? 7.5 meter. Okey, so sekarang dia isu 2 je. Pertama, kalau lebih 6 orang, dia akan measure di dalam DN. Okey, ataupun kalau dia kurang 6 orang tapi lebih 5 meter, dia tetap measure di dalam. Untuk DN So sekarang ni untuk kes ni DN dia akan pergi ke pintu. Okey, sampai pintu dia ni dia kena tengok option dia nak lari diri. Baik. Itu maksud tadi tu. Okey, contoh ni saya ada satu dewan mesyuarat ni. Okey, saya punya konsep untuk dia larilah, sini ada satu tangga direct. Satu lagi diorang ni berpusu keluar ke tangga sini. Tapi dia lalu ruang lain tu ya, dia lalu macam dia punya lobby semua, baru dia boleh exit ke sini. Dua pintu itu? Ni satu lagi, tapi jumpa jalan sama ni. Contoh sini, dari sini dia lari, contoh dari sini. Sorry sekejap. Dia lari sini, masuk sini. Dia dalam ruang lain ni. Dia tak boleh. Dia tak boleh macam ni. Kena ada pintu. Tak boleh. Sekarang bila you buat pintu banyak, bermaksud pintu tu adalah khas untuk dia larikan diri tanpa melalui ruang lain. Ya. Sebab memang ada permintaan daripada klien, dia nak asing ruang ni, dia tak mau bagi orang ramai masuk. Ini silap-silap kalau ni kena buat satu protected corridor ni. Untuk guide orang pergi tangga ni. Itu masalah ni. Sebab apa sekarang ni you punya bilik yang 74 packs ni. Okey. So sekarang pintu atas okey, masuk tangga terus betul. Pintu yang bawah tadi ni you ada 2 menghadap ni. Satu sini, satu sinilah. Kena lari. Kan? So sekarang tapi you lalu ruang ni ruang apa ni yang dia lalu ni? Ruang ni. Bawah dia. Ni. Ni ruang apa? This one macam lobby juga. Nampak. Tapi you ada sitting ni macam dia just lobby lah. Just lobby, ruang untuk duduk-duduk tunggu sebelum masuk dalam bilik mesyuarat. Okey, dia akan jadi masalah macam ni tau. Nanti masa you submit nanti, you takkan tanpa kerusi-kerusi ni. Okey, dia akan jadi isu dia, you kena indicate setiap ruang tu kegunaan dia apa. Bila dah indicate ruang tu ada kegunaan, bermaksud you jalan keluar masuk ruang lain. Itu masalah dia. Nampak tak? Dia akan jadi masalah kat situ. Sebab apa design dia ni memang hampir setiap bilik kena lalu ruang lain ni sebelum sampai tangga ni. Betul. Memang betul-betul rumit ni. Itulah dia orang tak boleh kata apa design tu kan. So, saya rasa banyak you kena consider ni. Sebab apa dalam ni terlampau orang kata crowded sangat ni. Saya rasa apa yang saya boleh buat, saya move yang bilik ni, move ke depan sikit supaya ada lorong kat sini. Tu cantik. Okey, kalau boleh move ke atas sikit, maksudnya buatkan satu lorong, dia tak perlu lalu lobby ni. Baik. Okey, jadi pintu tu akan jadi dekat bawah yang bilik 18 orang ni. Pintu satu lagi ni, you mungkin boleh remain sebagai option untuk dia lari. Yang kat opposite dia kan, opposite 6 packs ni kan. Ya. So dia akan jadi macam option satu lagi.
untuk lari. So sebab apa? Bila dalam ni ada 74 orang, dia dah kena kira berapa lebar tangga diperlukan tadi tu. Tapi sekarang ni you punya laluan semua tak masuk tangga terus. Dia kena melalui satu macam travel distance lah. Ya, ya. Okay, untuk travel distance ke tangga. Sebab yang direct masuk tangga hanya satu saja yang atas ni kan. Okay, yang bawah ni mungkin boleh create balik another koridor lah kot. Mungkin. Untuk dapatkan dia direct discharge. Okay. Mana semua ruang yang ada macam ni konsep kena betulkan macam tu. Baik. Okay, ada apa lagi yang isu lagi design ni? Saya rasa kalau macam bilik ni satu pintu tu? Dua. Sini direct. Sini direct How terus. big bilik ni besar? So, dalam 200 square meter. Okay, 200 meter lebih kurang kalau ikutkan office punya area 20 orang ni sebenarnya. Tapi 69 orang Ya, sebab bilik mesyuarat besar punya. Yalah. So sekarang sebab tu cakap ini akan jadi masalah kalau dia tak packs tau. Bila dia tak packs macam ni, dia akan jadi masalah untuk jalan keluar nanti. Maksudnya sebab saya submit tak payah letak packs lah. Memang itu pun cara nak selamat pun. Okay, cuma kalau dia akan jadi nanti masa ini confirm FC ni. FC akan terlibat punya. Dia akan ada yearly punya renewal ni. So bangunan lebih 30 meter dah ni pejabat. Sorry tuan, FC tu apa? Fire certificate. Oh, okay. Fire certificate. Okay. Itu yearly renew bomba. A year after CCC. So nanti kita masa tu lah kalau dia orang nak jadikan isu, ni akan jadi isu lah. Betul tuan, itulah cabaran saya selalu tuan. Itu saya cakap. So sekarang ni kita pandang ke depan lagi sebab kalau bangunan bukan bangunan FC, mungkin dia boleh consider lagi. So bila dah jadi bangunan FC, so dia akan jadi ruang-ruang ni akan jadi masalah lah untuk you all nak berdepan sebagai building manager ni. Apa kriteria bangunan-bangunan yang kena FC? Okey, dia ada 9 jenis. Okey, 9 jenis bangunan yang perlukan FC ni. Okey, kalau nak lebih detail boleh tengok dalam akta bomba. Oh, baik. Okey, dalam akta bomba tu dia dah bagi tahu 9 kategori bangunan yang perlukan FC. Okey, salah satu pejabat lah yang lebih 30 meter ni. Alright. So yang tu kena renew every year. Kalau tak, tak perlu sekali CCC. Tapi cuma beza dia FC ni direct bomba je lah. Kalau nak tanya lebih tu pengalaman tanya Cik Hafiz. Dia jaga berapa base? 50 bangunan Lebih kurang 50 lebih. 50 bangunan itu selalu dia jaga. Masalah kalau dalam design dia okey, tapi masa on-site dia check tu tiba-tiba tengok contoh 60 orang. Ini dah jadi isu. Nanti dia keluar notis. Yes. Dia kata ini tak sepatutnya 60 orang sini. Itu jadi masalah tu. So apa Encik Hafiz buat? Itu kami kena rectify balik ikut apa yang dia punya suggestion tu. Kena tengok balik drawing awal dia. Kalau dalam drawing awal dia kata yang approve tu katalah untuk 20 orang. Jadi kami kena return back condition 20 orang, then dia akan semak balik. Tu submit exhibit pula satu kerja lagi. Kena submit semula. So kalau meja tu originally kita letak 69 orang, kita kena ubah jadi 20 orang lah. Kena buat, kalau dia datang on site maksudnya benda tu kena betul-betul jadi 20 orang punya kerusi tu. Tak boleh lebih dari tu. Okey. Faham. Itu masalah lah. Cuma kalau rasa tak nak pening-pening, peringkat di belakang-belakang boleh terus ambil macam ni. Tengok komen dia orang peringkat awal. Okey. Itu saja. Tapi untuk design macam ni agak rumit lah bagi saya untuk ni. Memang rumit. Saya dapat tas ni mesti tengok, aduh mati aku. Itu peranan arkitek sebenarnya. As a PSP yang kena guide klien. Kita boleh meet klien punya kehendak dengan syarat compliance lah. Betul. Itu je. Sebab kita nak dia pening kemudian hari. Kalau tidak nanti dia akan salahkan arkitek. Kenapa you tak advise saya dulu? Baik. Dia nak ngadak FC every year. Jangan ngadak you sekali je. Boleh Cik Syam? Boleh. Ada apa lagi isu untuk bangunan ni? Untuk saya rasa cukup setakat ni dululah. Apa-apa nanti next time lah. InsyaAllah next time lah. Saya nak selesaikan satu-satu dulu. Boleh tak sebab ini pun yang ada kita bincang ni pun dah ada crucial juga nak selesaikan tu. Okey, tak apa. Boleh untuk ni okey Boleh insyaAllah. Alright, okay, please, your turn. Okey tuan, saya share dulu. Sekejap, tunggu stop sharing. Okey. Okey. Window PowerPoint slideshow. Okey. Boleh nampak tuan? Belum.
Belum, okey, sekejap. Okey, baru. Ini pun lebih kurang tadi ni. Ini masalah dia, bangunan ni dah siap. Itu Ini lagi macam sakit panjang kepala. lah. Ini bangunan ni masalah dah siap 10 tahun lepas. Tapi recently ada bomba datang check, dia kata ini tak comply. Mungkin yang dulu approve orang lain, yang check orang lain. Alright. Jadi panjang ni, ini saya dah buat sikit lah dia punya kiraan sebab saya ambil direct distance lah ya. Ini saya kira daripada dalam drawing yang ada ni saja. 40. Tapi kalau betul-betul dalam tu saya rasa memang dia mungkin lebih sikit lah sebab saya ambil ni kiraan kasar. Saya ambil dalam 40 saja. Kalau macam ni tapi notice tu dia kata tak comply lah. Jadi ini salah satu option. Salah satu lagi option adalah saya plan nak letak yang curve belakang ni jadikan di office tau. Jadi kita ambil kiraan tu daripada depan, tak payah ambil daripada ujung, betul? Jadi kompartmen ni saya nak tanya sama ada ini boleh diterima sebagai satu penyelesaian untuk kurangkan travel distance tu. Okey, macam ni Okey, so kalau kita buat dua pintu tambahan ni, kompartmen ni. Okey, so jarak antara pintu ni lebih kurang berapa meter ni? Jarak antara pintu ini lebih kurang lah. Dia kena lebih daripada 6 meter tuan. 5. Okey. Ni 5, 10, 15, lebih 15. Okey, tak masalah. Dia boleh pergi sejauh mungkin. Cuma dia akan jadi minimum mesti 5. Itu yang pertama. Okey, lepas tu sekarang ni lagi jauh kita boleh buka pintu ni. Sebenarnya hard travel distance tu 45 degree tu akan lagi jauh. Nampak? Betul. So dia tak akan wujud DN lah. Untuk kes sekarang ni saya percaya dia sampai ujung tak ada DN. Betul. Ini saya kira 50 darjah lah. 50 darjah, okey. So confirm tak ada DN lah untuk ruang. Contoh kalau kita purpose this compartment. Okay, so untuk side belakang 20 dengan 25 ni dia akan become travel distance tau, automatically. Okay, bila dia belakang tu dia tak akan ada DN. Sebab apa dia bukaan pintu dah jauh. Okay, sebab kalau dia buat ngam-ngam 5 meter, dia akan pendek, akan ada wujud DN lagi. Okay, untuk kes sekarang ni, bila kita dah expand yang sejauh mungkin, so dia akan jadi travel distance, tak akan ada DN lagi. Untuk kes ni sekarang kalau kita buat dia punya travel distance ke pintu, lepas tu terus plus 15 lagi, so baru lebih kurang 40 lah maksimum, betul? 40 lah. 40 ni sekarang harap ni sprinkler kan? Ni sprinkler. Sprinkler 60 office. 60 kalau saya ambil direct lah ni. Tapi ini tak payah kira direct lah. Ini bukan direct. Ini travel distance ni. Ini tak payah kira direct distance dah lah sebab dah ada ni. Belakang langgar dinding ni, terus pergi tangga. Okey, maksudnya yang first saya buat tadi direct lah sebab saya straight tanpa ada wall. Yes, tanpa ada wall, direct tangga tu adalah ada distance. Tapi untuk sekarang ni kita pergi pintu dulu, pintu pergi ke sana lagi, pergi ke tangga. Ini 60. So ini still comply. Okay, untuk design macam ni dah comply dah cantik. Ni kompartmen dia, cuma kita mungkin lah saya rasa Rombo akan minta dinding ni ada 2 jam lah ni yang pupus baru ni. Rated 2 jam lah. Itu yang saya nak dia tak perlu rated tu. Dia tak perlu rated. Thickness lah 2 jam lah maksudnya sekarang. Maksudnya 2 jam. Dia ni bukan kompartmen tau. Kena ingat ni bukan kompartmen. Kadang kita nak adakan dinding brick untuk jadikan dia satu ruang lain. Okey. So maksudnya dia akan pergi walaupun dia pergi arah yang sama, tak ada masalah kan? Tapi jarak ni 10 meter ni antara satu tangga lagi mana? Ni tangga atas dengan bawah. Ni okey. Ni ruang kosong. Ruang kosong ni apa, dinding apa? Ini saya tak pasti. Saya dapat pergi site visit dalam 2 minggu lagi baru saya boleh pergi. Belum ni lah. Dahlah tu kita nak pastikan dulu ruang kosong yang dekat bawah ni, tangga bawah. Betul. Nanti saya akan double check. Cuma yang bawah ini saya dapat macam inilah, cuma saya presume lah dekat sini ada pintu lah dekat apa ni, area sini. Tak tahu nampak saya punya arrow. Nampak. Cuma ni saya tanya ruang kosong sebelah arrow ni, ini ada adakah bukan yang tadi, arrow tadi bawah. Ni. Kan dia tulis ruang kosong ni hijau ni. Ini ruang kosong ni. Ini dia tulis dalam dinding ni. Saya tak tahu kenapa. Ni dinding lah. Itu saya rasa saya rasa macam apa, shaft. Mungkin lah. Macam ini 0.7 sini, ini dia kata ada saluran. Itu macam arkitek tak tahu buat apa, aku buat kosong. Selalu macam tu. Okey, tak apa. Cuma kita nak pastikan kalau ada dinding, maksudnya dia punya jarak travel distance tu 15 meter tu dekat 0.7 betul. Kita turun bawah lagi. Turun bawah dia kena turun sikit lagi sampai ke pintu tangga lah. Kalau sini fire rated door kat sini, jadi kita sampai sini lah kan. Sampai situ je. Kalau itu dia rated door kat situ.
Alright. Okey. So sekarang ni kalau kita buat macam ni, memang boleh solve masalah ni. Boleh lah kan. Kalau Boleh. saya tambah lagi office belakang ni maksudnya lagi pendek lah jadi kan. Tak ada isu kalau tambah office lagi, dia akan tengok konsep macam tadi, DN tadi. Kalau lebih 6 orang, dia ambil lagi pintu. Betul. Dia akan jadi macam tu lah konsep Betul. dia. Ini ada satu lagi design dia. Yang ni lain sikit sebab yang ini dia ada ruang kosong kat tengah, jadi kita ada option untuk pergi ke bawah Kedai dengan tu ke lah. atas. Ini saya buat kiraan, saya tak rasa ada masalah lah. Saya rasa yang tadi tu yang ada masalah tu. Sebab sini dia boleh lari atas dengan bawah. Cuma satu lagi Yang ini tuan, kalau let's say kalau saya pergi tengok site nanti, kalau dia ada dinding kat sini dan dia ada pintu tengah, itu macam mana? Dia pecah dua tapi dia pergi satu. Sekarang saya nampak ni, ruang kosong ni, saya rasa dia macam shelf sebab ada saiz tu, 4.7 kali 0.7. Yang kecil ni? Bawah pun sama. Yang ini? Bila dia by size, maksud dia macam kolom tau. Dia macam kolom punya ni, mungkin ada tak tahulah ada kegunaan lain ke ataupun memang totally shelf. Mungkin lah. Tak masalah lah, cuma kita ambil the worst case. Okay, let's say kalau itu adalah satu ruang yang memang dia tak boleh tembus. Okay, ada ruang lain. Maksudnya kena buat macam tadi lah. Maksudnya tarik ke atas, baru turun ke pintu balik. Okay. Macam ni lah, naik atas turun lah. Itu saya punya satu lagi soalan tadi. Kalau katalah saya pergi site lah, sini dia buat wall panjang sini dan pintu kat tengah contohnya. Jadi boleh ke dia pergi pecah dua, lepas tu dia balik ke satu pintu? Okey. Itu dia akan jadi masalah dekat, dia akan jumpa jalan sama. Tahu, bila dia jumpa jalan sama, ini DN bukan traverson. Jadi DN daripada hujung ni kira DN lah kan? Ya, sampai ke DN. sini. Traverson ni start dari pintu yang kalau tengah-tengah ni. Okey. Daripada itu sini. Masalah. So dia tak ada masalah, tak selesai masalah pun dengan adakan kompartmen tu. Tambahan ruang tu. Jadi saya harap dekat sana jangan dia ada dinding penuh lah. Kalau dia Kalau open anda macam kata ni dia still okey dinding lah. penuh, anda kata dinding penuh, you kena proposekan dua pintu, satu atas satu bawah. Maksudnya satu atas, satu bawah, jarak mesti paling kurang 5 meter. Yes. Okey. Itu dia boleh consider sebagai traverson. Okey. Nampak? Tapi okeylah, daripada nak gubur dinding, baik dia proposekan pintu. Yalah. Betul. Daripada dia nak pecahkan banyak. Betul. Daripada pecah betul. Baik dia buat dua pintu kan. Itu saya nak tengok sana nanti. Sebab saya tengok sini pun ni, kemungkinan yalah kalau boleh jadi pun mungkin dia ada dinding kat tengah. Jadi boleh lari kiri dan kanan. Ini masih okey lagi. Saya tengok, saya tarik dia punya 45 degree tu kat belakang. Ini jadi lepas. Kat sini, ini kalau worst case pun saya minta dia buat dalam 3 atau 4 office je lah dekat belah belakang tu. Alamak, hilang. 3 atau 4 office kat belah belakang tu, jadi at least dia hilang. Boleh, dia tak masalah. Kalau case macam tadi tu, kalau nak propose kat office, lagi cantik kalau dia buat looping. Looping kan koridor tu, kan? Sekarang ni ruang kosong. Okey, ruang ni kosong. Tapi saya rasa kalau bangunan existing ni, mesti dah ada ruang-ruang dah ni. Ini saya tak pasti dia dah occupy ke belum. Kalau belum occupy, kosong lah. Okey, mungkin dia boleh providekan kalau kata 4 office pun 5 office tak ada isu. Yang penting buat looping koridor. Looping koridor maksudnya? So dia travel distance nanti. Ruang tengah tu jadikan dia seperti untuk ruang dia lari. Maksudnya office tu tepi je. Okey, maksudnya office dekat tepi, keliling. Jadi tengah ni jadi open space lah. Looping lah. Kita buat macam looping. Kalau nak buat tengah office boleh, tapi jadi satu bulatan lah nanti. Nanti saya kena buat kiraan, make sure dia punya dead end tu lah. Kalau let's say panjang lebih 15 meter dah kira dead end. Tapi kalau macam ini di Selangor, kita ambil 15 lagi ke kita dah kena ikut pindahan? Ikut Selangor, ikut pindahan. Negeri pindahan, you kena follow by law pindahan. 15 meter square lah? Yes, itu untuk ruang bilik dia. Lebih daripada ruang tu, you dah kena kira di dalam. Okey, jadi kalau macam ni kat Selangor, kalau kita nak buat bilik, kita kena make sure dia tak lebih 15 square meter lah. Kalau tidak, dia ambil kira dalam juga kan? Yes, kecil je 15 meter square ni, 5x2, 5x3 je. Kecil je. Macam satu office untuk seorang. Ya, betul. Dia memang require untuk seorang sebenarnya. Sebab seorang kan 10 meter square je. Okey. Biar tuan. Okey, nampak dia masalah tu boleh selesai ni. Boleh, insyaAllah. Saya cuba. Alright. So, yang lain. Ni selamat datang Cik ke Puan Fuzaimi ni. Dah nak kira. Okey. So, ada apa lagi kita nak bincang isu lagi? 931. Boleh? Sikit lagi tuan boleh? Boleh. Tak apa. Okey, travel distance contoh di sini kan, floor ni.
Daripada contohlah kalau travel distance dia maksimum saya punya 60 meter kalau office kan. Maksudnya dari point ni ke pintu kebakaran ni 60 meter, lepas tu dari point ni ke sini 60 meter. Macam tu boleh Okey. Travel distance ni sebenarnya dia ambil bila you di tengah-tengah antara dua tangga. Okey, itu dipanggil travel distance. Kalau macam keadaan sekarang, contoh tangga you hanya satu saja final exit ni. Okey, travel distance pertama tadi jumpa satu pintu lagi. Lepas tu dia pergi satu ruang travel distance lagi, pergi kepada pintu tangga Ini DN ni contoh. Okey. Okey, tapi kalau you punya ni ada tangga lagi side sebelah sini. Belah kiri. Both side. So daripada yang dinding biru tengah-tengah ni, you ke kanan you punya limit travel distance 60 meter lah. Ke kiri 60 meter. Dia between two staircase. Okey, contoh macam ni lah. Kalau saya kat tengah ni, travel dia lari kiri kanan. Kiri kanan 60, sini pun 60. Macam ya, tu betul. Macam itulah cerita dia. Untuk kira untuk travel distance. Oh, dia tak boleh kira daripada pintu kebakaran 1 ke pintu kebakaran 2 60, lepas tu ketiga. Kalau menuju kepada tangga yang sama, dia bukan travel distance. Okey. Baik, faham. Faham Boleh. Okey. Boleh. Lain. Apa lagi? Siapa ada apa lagi masalah yang kita boleh bincang lagi? Boleh Tak apa. Design ni memang kita satu malam tak boleh selesai, tapi at least sudah nampak yang besar-besar, kita boleh ni lagi next time kita boleh ni lagi. Tapi untuk apa yang saya nampak selalu mix up dengan travel distance. Kadang kita bukan, saya tak tahu orang lain, saya selalu keliru benda tu. Dead end ramai lagi DN pun keliru lagi. Kan? Itu yang Tuan Azhar selalu cakap favorite punya topik tu. Betul tu. Sebab orang ramai keliru, sebab orang banyak mix up dia punya konsep. Kan? So apa macam Hafiz dah join kelas saya, dia tahulah macam mana kita kadang-kadang tengok balik, ramai sebenarnya salah. Bukan you all je. Yang kita 2-30 tahun pun tak tentu lagi dia faham. Tak semualah, kan? Okey, boleh. Apa lagi yang ni last corner kita boleh bincang lagi? Boleh Ada lagi Cik Syam? Bagi orang lain pula tanya, segan saya. Sebab saya pun memang butuhkan 1 jam ni untuk kita ni. Tak apa, insyaAllah, sebab ni dah busy sikit, dah 3 minggu saya tak buat. Sebab tak sempat. Kalau tidak sebelum ni every week saya buat. Boleh terangkan dead end sikit konsep dia. Okey, dead end ni simple, dia punya bahasa dia adalah bila you ada satu saja pilihan untuk lari. Okey. Itu dead end. Okey, dan kalau you ada 2 pintu pun, tapi sudut dia belakang 45 darjah tu, okey, 45 darjah belakang dia adalah dead end. Okey, kejaplah saya tunjuk saya tunjuk saya punya skrin jap. Mana? Okay. Okay. Oh, saya tak share screen ni. Listen now. Okay, nampak slide saya? Okay. So, DN ni pertama, kalau you hanya ada satu pintu. Contoh, okay, kita bagi 2 lah ruang ni Okay, contoh kalau satu pintu masuk ni, you ada satu pintu aja. So, you pergi satu pilihan untuk lari pergi tangga. Ni DN. Okay, maksudnya kita ruang sebelah ni tak ada. Ni tak ada ruang. Okay, so bila satu pintu saja, dia automatic DN. Ini you kena comply, contoh single staircase kan. Satu tangga, okay, so ini jangan lebih 12 meter untuk single staircase. Satu lagi saja. Okay, tapi walaupun you ada sekarang ni gambar 2 tangga, betul?
Okey, 2 tangga sekarang, setiap tangga ni pintu ke pintu tangga, you dapatkan 45 degree. Macam kita bincang yang drawing Cik Hafiz tadi kan. 45 degree, any angle yang boleh dapat 45 degree antara 2 tangga ni, belakang dia adalah dead end. Maksudnya tidak kurang Belakang 45 degree tu. Belakang 45 degree, ini adalah dead end. Yang arrow putih ni, putih-putih ni, semua adalah dead end. Walaupun 2 pintu, tu saya cakap, 2 pintu pun tak semestinya boleh selesai masalah dead end. So maksudnya kena tambah lagi satu tangga? Bukan. Tak semestinya. So selagi yang belakang 45 darjah, pertemuan 45 darjah ni, dia punya limitation dead end dia tak lebih, okey lagi. Tak ada isu. Contohlah ini pejabat contoh Contoh ni pejabat. Dead end adalah 15 meter betul? Okay, macam kes you all tadi, dua pejabat. Okey, dead end pejabat adalah 15 meter. Bangunan sprinkler adalah travel distance dia 60 meter. So untuk dead end, garisan putih ni jangan lebih 15 meter. Garisan belakang yang corak-corak ni semua jangan lebih 15 meter. Travel distance pun jangan lebih 60 meter kalau you kat tengah-tengah. Faham? Okey, faham. Boleh Boleh? Boleh. Okey. Itulah dia lebih konsep. Kalau nak lebih banyak kena join kelas 28 bulan ni. Oh. Alright. So boleh nampak dah sikit? Nampak sikit. Alright. So ada persoalan lagi? Saya tak ada saya kena study 45 degree. Tak apa. Tak ada untuk hari ni tuan. InsyaAllah. Boleh okey. Okeylah. Kita last Cik Syam tak ada Hafiz tak ada Jai ada Jai? Boleh tuan. Tak ada okey. Ada jap. Ada? Okey. Nak tanya satu soalan. Berkenaan dengan Islam punya plan. Okey. Pertanyaannya apa ni wet riser? Adakah selain wet riser tu terletak dalam protected koridor ataupun lobby, selain pada itu boleh tak terbuka? Macam plan ke Islam tu macam door open ni. Boleh ke macam tu? Boleh tadi. Wet riser ni. Kalau you tengok apa wet riser dalam tangga pun ada. Tak, maksudnya luar pada protected koridor. Tapi yes. into of design ni macam konsep Australia lah. You nak expose macam tu. Okey, into of keperluan bylaw ni, dia tak cakap pun you kena protect ke tak kena protect. Okey, dalam kena kurung ke bilik ke tak bilik. Cuma dia bila dia bagi tahu untuk keperluan Firefighting Lobby ni 229, dia bagi dalam ruang tu mestilah ada 4 elemen. Indirectly sebenarnya dia buka ke dalam protected area. Okey, wet riser tu. Tapi untuk kategori yang macam tadi, drawing tadi, dia lebih 45.75 kurang 61 meter kan. So kita boleh adakan satu lagi Firefighting Lobby tanpa lift bomber. Dia termasuk juga ada riser. Bila ada riser ada juga open. Okey, tak ada isu pun open. Cuma jaranglah kita tak pernah tengok. Saya pun tak pernah tengok lagi wet riser ni orang buat open. Sebab dia tak cantik lah untuk design tu. Boleh buat orang terlanggar. Sebab dia expose kan dia punya outlet tu. Tapi boleh buat dekat luar pun tuan. Boleh, itu saya cakap ada kat yang buat dalam tangga. Maksudnya buka dalam tangga boleh? Kalau bangunan-bangunan lama ni orang pergi dalam tangga, dalam lobi kan. Dalam lobi, dalam tangga pun ada. Cuma pastikan kalau nak buka dalam tangga tu, janganlah kacau landing dia laluan tu. Tapi ada kalau wet riser diserta, maksudnya yang saya buat sekarang ni saya asing wet riser dengan apa ni? Dengan hose rail. Kalau saya sekalikan boleh je kan? Boleh, tak ada isu. Tapi saiz yang sama. Dia akan besar ruang itu. Sama saiz tak? Saiz sama tak boleh lah. Muat ke? Tak sure tu. Dia berbanding dengan space. Sebab benda ni dulu masa saya ada buat rumah Selangorku, ada door bomber dekat ibu pejabat yang Selangor ni. Dia kata kena ada satu bilik khas untuk hose rail dengan wet riser ni. Berasingan? Tak, dia macam ada tangga, buka pintu tangga tu ada hose rail dengan wet riser, buka tu baru keluar ke koridor. Lepas tu ada fahaman lain pula kata tak ada bilik pun tak apa, bilik khas macam tu. Maksudnya macam yang saya buat tu. Yelah, itu saya cakap tu. So sekarang ni kita kena faham dari segi keperluan tadi tu. Keperluan dia memang tidak nyatakan dia perlu bilik ke tak perlu bilik. Cuma
Bila kata kepulauan wet riser ni, dia termaktub di dalam 229 tadi tu. Bermaksud kehendak-kehendak di dalam set tu adalah firefighting access lobby. Bila firefighting access lobby, kan dia protected. Dan wet riser tu mesti dibuka ke dalam protected area tu. Okay, bila dia kata dibuka, dia tak pun cakap kena ada bilik khas di dalam firefighting lobby tu. Dia kata benda tu mesti ada dalam firefighting lobby. Kan? In term of implementation tu yang bermacam-macam dia punya kaedah, dia punya orang buat ni interpretation ni. Kan? Untuk pemahaman tu sendiri, dia sendiri dah dalam protected area. So dia tak perlu bilik dia pun sebenarnya. Jadi mungkin design tu untuk lebih kemas lah kan. Dia tak ada nampak terkeluar canvas hose dia dengan nozzle dia semua kan. Itu cerita dia tu. Maksud sekarang ni, bila dia ada ruang sendiri, sebab kita kena ingat, untuk set wet riser ni, dia termasuk dengan hose dengan nozzle. Okay, takkan you nak exposekan semua dekat tempat yang orang nampak. Itu sajalah. Tu banyak orang cover kan, lindungkan dia, pakaikan dia baju sikit. Kalau tidak togel atau keluar situ. Kan? Jadi macam Cik Isyam punya drawing tu, kalau dari segi property management, makin banyak wet riser dalam building tu, makin banyak canvas hose kami nak kena check je. Betul. Betul. Itu saya cakap tadi. Rosak nak ganti. Implementation. Benda tu kalau silap tak berlaku kebakaran, 10 tahun dekat situ je dia boleh geput hose tu. Nampak? So cuba maximiskan design tadi. Sebab saya faham dia punya dia nak cuba nak selamatkan jarak 61 meter tadi tu. Sebab tu dia wujudkan semua tu yang dia punya wet riser tu. Kalau betul-betul jarak tu tadi kalau bomba approve, tak perlu set tangga pun. Kan? Dia cover mungkin 2 tangga extra je. Kena ada tu tak payah. Okay, sebab apa dia kena dia akan jadi nanti 3-way naik atas sampai atas tu. Banyak yang nak ada. Okay. Dia kalau nak nampak kesan selepas tu tanya ni building management team ni. Dia nampaklah benda-benda real yang berlaku selepas CCC ni. Itu pecah kepala nama dia. Tahu pun. Satu bangunan pada sekabut, kalau kali 50 bangunan, jahanam. Saya tak pasti, tapi ada tak yang tuan boleh point out dekat saya yang calculation wet riser ni? Mungkin calculation saya macam mana? Kita nak tahu wet riser tu kena ada 4 ke 3 ke 2 ke 1 ke? By coverage tadi, by coverage. Sebab jarak antara wet riser 61 meter. 61 meter. Oh, okey. Dia dah panggil tu jarak. So kita pakai dia coverage je. Maksud tuan 61 daripada satu wet riser ke satu wet riser? Ya. Jarak tu 61 meter. Direct ke ataupun kena ikut ruang? Laluan lah, macam mana? Ikut laluan lah. Okay. Kan kita nak guna dia. Dia macam hostel lah. Yes, betul. Okey. Boleh Okey, faham. Okey. Ada lain apa isu lagi yang belenggu kat kepala ni? Tadi cakap tadi O3 dengan wet riser boleh gabung Boleh. Bukan ada terkula baru-baru dia nak pecahkan, bukan ke? Ada komen maknanya dia acihkan. Ada baru-baru dapat komen. Dia tak boleh ruang sama. Dia tak boleh dalam satu bilik yang sama. Sebab dulu design dulu boleh. Sekarang orang buat design cuma acah-acah. Bila kena apa reason ni? Betul juga. Sebab dia kata maksudnya O3 tu tak boleh dalam lobby kan? Betul tak? Kenapa tak boleh? O3 tu kena luar. Sebab banyak dapat komen. Sebab dalam bylaw kan ada tulis wet riser tadi kat O3 selain pada wet riser lah apa benda semua kan, ada tangga, ada lift. Tu tak nak tanya tu. Okey, sekarang macam ni. Dia sekarang betul kalau dikatakan dalam firefighting lobby ni sepatutnya ada 4 elemen je tu. Okey, lobby, tangga, riser, lift bomber kan. 4 elemen saja. Okey, maksudnya sekarang ni kalau ikutkan tak boleh bilik review semua tak boleh dalam tu. Selain daripada kegunaan tu semua tak boleh. Kalau ikutkan betul-betul kita ikut 229 tu. Alright. Riser tu wet riser kan? Betul. Tak kisah wet or dry lah. Sebab apa kepulauan dia depend pada ketinggian. Bila saya kata riser tu sama ada dry atau wet. Okey. So tengok ketinggian lebih 30.5 ni dah wet riser lah. Below than that 18.3 hingga 30.5 tu dry riser. Right. Okey. Sebab tu saya bagi tahu just riser, nanti kita ikut kesesuaian. Tapi cerita dia kena ada dalam firefighting lobby tu. Okey, kalau 229 dia cakap. Okey, kalau dia betul-betul nak enforce macam tu, sebabkan 4 elemen saja boleh, pastikan tak ada ruang-ruang lain pun. Toilet pun tak boleh dalam tu. Okey, apa saja buka semua tak boleh dalam tu. Bilik refuse tak boleh. Okay. Kalau ikut pengalaman saya, kalau macam tu
bila refuse kena ada dua pintu. Ialah double door system lah. Itu kita panggil double door system. Okey, itu kita boleh benarkan. Sebelum ni pun benarkan dengan syarat you kena ada 2 pintu. Okey, double door lah kan. Tapi kalau ikutkan dia pun tak boleh ada dalam tu sebenarnya. Kalau ikut 29. So in term of implementation dia akan jadi macam-macam kaedah pelaksanaan tu. Dia point tu pun betul juga sebab dia tidak termasuk daripada 4 elemen tu. Okey. Tapi kalau dari segi sudut lain, saya tak nampak apa masalah pun kalau ni ada dalam tu. Kan? Cuma saya tertanya-tanya juga kenapa yang tak boleh tu. Memang dapat komen macam tu. Dalam surat itu tu dia tulis. Tulis dia sebut ni 4 elemen dia sebut. Yang lain semua kat luar. Tu orang buat jejak keluarkan lah. Nak macam mana ada komen bersurat macam tu. Betul saya cakap. So sekarang ni kalau katakan by law ni 10 orang baca mungkin 10 interpretation. Okey, sebab Bomba tak pernah keluarkan satu conclusive interpretation. Macam mana nak implement clause ni, macam mana nak implement macam ni, tak ada. Dia akan jadi bila pergi ke KL lain sikit, clause sama ni. Macam ni amalan dia. Pergi kat Selangor macam ni amalan dia. Kat Perak macam ni pula. Okey, dia tak jadi satu yang tetap. Okey, selagi benda tu apa yang dia orang amalkan kat negeri tu, itulah dia akan jadi apa yang diminta kat you all. Okey. Tapi kalau ikut tuan apa benda ni? Hosril boleh tak letak dalam firefighting lobby? Bagi saya tak ada masalah. Saya tak nampak masalah pun. Okey. Sebab as long as you punya coverage tu di cover 30 meter, saya tak nampak apa-apa isu. Sebab sebelum ni saya pernah argue juga, dia orang cakap tak boleh. So apa reason? Reason dia orang bila nak guna hostel tu pintu tak rapat. Pintu firefighting lobby tu tak rapat. Tu saya tanya satu lagi. So wet riser dengan hose rail mana lagi besar saiz dia? Kalau you gunakan wet riser tu, lagi tak rapat pintu tu. Lagi besar you kena buka pintu tu. Sebab dia saiz 2 inci setengah. Hose rail berapa je? 1 inci, 1 inci setengah kan? So tu cakap saya nak tahu apakah solid punya reason yang bolehkan tak yang dia tak bagilah masuk dalam tu. Tapi macam dia cakap tadi, reason ni selain daripada 4 elemen tu, tu boleh diterima akal. Okey, kalau macam sebelum ni argument dia kata nanti pintu tu tak rapat sebab kita gunakan hose rail untuk tarik keluar. Okey, tu kalau you guna wet pun tak rapat juga. Itu maksudnya so kalau nak pertikaikan in term of selain 4 elemen, yes, itu dia ada right lah untuk pertikaikan tu. Okey, boleh. Okey, clear? Okay, clear. Alright. So, ada isu lain apa lagi? Kita boleh berbincang. Boleh Syam lagi? Boleh. Boleh. Okey. Fiz, lagi Fiz. Tuan, wet riser ni dia maksudnya lori bomba tu datang pump air masuk dalam tu kan? Betul? Bukan. Itu dry riser. Itu dry. Itu and then apa wet riser dia kena ada tangki kan. So dalam drawing Cik Isham tu patut ada satu tangki lah tu. Tangki dengan pump set tu. Dia ada bilik pump. Kena ada bilik pump dah untuk wet riser tu. Dengan breaching leg. Sebab saya pun ada, bila orang cakap macam tu, ada orang A cakap macam ni, orang B cakap lama-lama saya pun jadi confused. Ada yang cakap kata store apa, bomba punya hose tu. Itu dry riser lah kan. Rasanya orang cakap lain. Okey. Sebab tu cakap kena faham. Okey. Dry riser ni keperluan dia untuk bangunan yang lebih 8.3 hingga 30.5 meter in term of height. Itu adalah keperluan dry riser. Lebih 30.5 adalah wet riser. Okey, untuk dry riser ni dia adalah satu pipe kosong. Sistem ni lebih kurang sama dengan wet riser. Cuma beza dia tak ada pump. Dia hanya satu pipe kosong. Kalau dia nak air tu dia akan daripada inlet. Okey, daripada gentle bomber masukkan inlet luar tu untuk masuk dalam sistem. Okey, untuk sistem wet riser pun dia ada inlet. Memang ada inlet juga. Cuma inlet tu dia guna untuk tampung. Kalau contoh sistem tu dalam sistem wet riser tu running, mungkin air tak masuk ke apa ke ataupun air habis, dia akan gunakan air dari gentle bomber juga untuk masuk dalam dia punya tangki dan untuk gunakan sistem. Alright, tapi dia jarang berlaku lah sebab apa, direct untuk sistem bomber dia akan dapat direct air daripada yang supply lah, JBA untuk Syabas ke mana ikut ni kan. Cuma inlet tu yang ada tu untuk backup in case kalau dia memang
masalah air ke apa ke tak ada air, dia akan masukkan air still dari jentera jugalah. Boleh Syam? Boleh saya faham. Sebab banyak orang selalu cakap kita ini macam ni lah, itu macam tu, kita pun nak confuse lah. Jangan cakap orang je, Bombo sendiri pun macam-macam dia punya cara pelaksanaan tu. Okay, so itu depend pada orang yang baca sebenarnya, dia orang yang baca tu. So dia punya tu kadang-kadang dia banyak sebenarnya, kalau ikutkan ni banyak amalan-amalan saka yang kena buang sebenarnya. Dari segi in terms of design ni, kalau nak cerita amalan saka ni banyak sangat. Okay, so selagi dia tak ada reference, kita boleh argue lah. Itu je, tapi in the right argument lah you nak challenge authority ni bukan mudah. Boleh? Boleh. Alright. So, ada lain apa isu? Okay, round table. Cik Syam lagi? Tak ada setakat ni. Tak ada, okay. Cik Hafiz? Okay tuan, tak ada. Okay, Jai? Okay, tak ada. Terima kasih. Alright. Okay, so jadi saya ucap terima kasih malam ni. Saya rasa malam ni kita dapat input banyak juga. 2 design tadi. So, kita sama-samalah kita boleh gunakanlah sebaik-baiknya apa kita berkongsi malam ni. Nanti saya upload dalam saya punya YouTube channel. Boleh tengok balik lah kalau bila esok. Terima kasih tuan. Okay, so terima kasih semua. Okay. Kita jumpa lagi lain Okay, masa. terima kasih. Okay, Assalamualaikum. Salam. Salam. Waalaikumsalam.